Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan bentangkan laporan penyelidikan saya yang bertajuk Tahap Kefahaman dan Pengamalan Guru Pelatih Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail berkaitan tabarruj. Jadi sebelum tu nama saya Muhammad Syakir Iman bin Sabri daripada PISMP Pendidikan Islam ambilan Jun 2016. Penyedia saya untuk kajian ini adalah Ustaz Adnan bin Abdullah. Pengenalan. Tabarruj merupakan satu topik yang dikaitkan dengan wanita kerana naluri semula jadi mereka yang sangat menyukai kecantikan dan mereka juga dianggap sebagai perhiasan dunia. Menurut Nikmat 2002, tabarruj ialah mendedahkan kecantikan rupa paras sama ada kecantikan itu di bahagian muka atau di anggota-anggota badan. Agama Islam adalah agama yang aman dan tidak menghalang semua perbuatan umatnya yang tidak bercanggah dengan syariat. Pernyataan masalah. Menurut Muhammad 2011, sudah menjadi fitrah wanita ingin selalu tampil berbeza dan cantik mempesona, sehingga setiap mata hanya tertuju kepadanya. Penggunaan bahan-bahan aksesori dianggap keterlaluan dan bercanggah dengan syariat Islam, dan akhirnya membawa kepada perasaan tidak malu kepada Allah SWT. Nikmat 2002. Menurut Berita Harian 2018, seramai 21 orang wanita di Kelantan telah diberikan notis oleh pihak berkuasa kerana memakai pakaian ketat di tempat awam. Seterusnya, objektif kajian. Pertama, mengenal pasti persepsi guru pelatih muslimah program sarjana muda perguruan PISMP IPG Kedah RI terhadap tabarruj. Yang kedua, mengenal pasti tahap kefahaman tabarruj dalam kalangan guru pelatih muslimah program sarjana muda perguruan PISMP IPG Kedah RI. Yang ketiga, mengenal pasti tahap pengamalan bertabarruj dalam kalangan guru pelatih muslimah program sarjana muda perguruan PISMP IPG Kedah RI. Dan yang keempat, mengenal pasti hubungan signifikan antara kefahaman dan pengamalan tabarruj dalam kalangan guru pelatih muslimah program sarjana muda perguruan PISMP IPG KDRI. Kemudian soalan kajian. Yang pertama, apakah persepsi guru pelatih muslimah program sarjana muda perguruan PISMP IPG KDRI terhadap tabarruj? Yang kedua, apakah tahap kefahaman tabarruj dalam kalangan guru pelatih muslimah sarjana muda perguruan PISMP IPG KDRI? Yang ketiga, apakah tahap pengamalan bertabarruj dalam kalangan guru pelatih muslimah program sarjana muda perguruan PISMP IPG KDRI? Dan yang terakhir ialah apakah hubungan signifikan antara tahap kefahaman dan pengamalan tabarruj dalam kalangan guru pelatih muslimah program sarjana muda perguruan PISMP IPG KDRI? Seterusnya, hipotesis kajian. Hipotesis 6, tidak terdapat hubungan signifikan antara kefahaman dan amalan bertabarruj dalam kalangan guru pelatih muslimah PISMP di IPG KDRI. Baik, ini adalah kerangka konseptual. Saya telah mengambil kerangka ini dengan menggunakan teori hierarki keperluan Maslow daripada Abraham Maslow 1943, yang mana mengatakan bahawa teori ini adalah menyatakan bahawa setiap individu mempunyai 5 target utama untuk dicapai dalam hidup dia. Yang pertama adalah fisiologi, yang kedua keselamatan, yang ketiga sosial, keempat penghargaan, dan yang kelima adalah kesempurnaan kendiri. Jadi guru pelatih muslimah ni merupakan individu yang dimaksudkan. Jadi setiap guru pelatih ni dia telah mencapai 3 tahap pertama, iaitu fisiologi, keselamatan dan sosial. Jadi untuk mencapai tahap seterusnya, iaitu tahap penghargaan, mereka akan melakukan, contoh untuk wanita akan melakukan tabarruj untuk kelihatan cantik. Sebab apa? Untuk mendapat penghargaan daripada orang sekeliling dia, untuk mendapat pujian. Jadi ini adalah secara ringkas kerangka konseptual untuk kajian saya. Kajian literatur. Menurut kajian Sarimah Nordin 2016 yang bertajuk Fenomena Tabarruj dalam kalangan kaki tangan awam wanita muslimah di daerah Sabak Bernam, Selangor, kajian menunjukkan bahawa persepsi dan kefahaman responden adalah tinggi, tetapi aspek amalan adalah berada pada tahap sederhana. Menurut Ashikin 2015, kefahaman tentang konsep tabarruj dalam kalangan pelajar Fakulti Kontemporari Islam FKI di UNIZA. Kajian ini mendapati bahawa kefahaman pelajar diploma dan ijazah dalam FKI terhadap konsep tabarruj menurut Islam berada pada tahap yang tinggi.
Kemudian daripada kajian Mustafa 2010 yang bertajuk persepsi pelajar lelaki siswa pendidikan Islam terhadap tabarruj dalam kalangan siswi UTM Johor. Kajian mendapati bahawa kefahaman responden berkaitan konsep tabarruj berada pada tahap yang tinggi, manakala pengamalan tabarruj dalam kalangan siswi juga berada pada tahap yang tinggi. Seterusnya adalah metodologi kajian. Reka bentuk kajian yang saya gunakan adalah berbentuk kualitatif yang menggunakan kaedah tinjauan. Populasi untuk kajian saya adalah seramai 378 orang, iaitu dari kalangan guru pelatih Muslimah PSMP, IPG Kampus Datuk Razali Ismail, iaitu yang terdiri daripada Muslimah semester 2, semester 4, semester 6 dan semester 8. Jadi untuk saiz sampel dengan menggunakan jadual Kraiger dan Morgan, daripada jumlah populasi tersebut telah menjadi 191 responden. Untuk instrumen kajian, saya menggunakan instrumen soal selidik yang mana ia mengandungi 4 bahagian utama, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Baik, tata cara pemerolehan data. Ini adalah berkaitan dengan bahagian soal selidik. Bahagian pertama iaitu demografi responden sebanyak 4 item. Bahagian B adalah berkaitan dengan persepsi tentang tabarruj sebanyak 6 item. Bahagian C kefahaman tentang tabarruj sebanyak 12 item. Bahagian D berkaitan dengan pengamalan tabarruj sebanyak 11 item. Jadi kesemua item ini adalah sebanyak 33 item. Soal sidik ini diadaptasi dan dimodifikasi daripada soal sidik kajian Sarimah 2016 yang bertajuk fenomena tabarruj dalam kalangan kaki tangan awam wanita muslimah di daerah Sabak Bernam Selangor. Jadi soal sidik ini menggunakan 5 skala Likert. Itu yang pertama adalah sangat tidak bersetuju, yang kedua tidak bersetuju, yang ketiga tidak pasti, yang keempat bersetuju dan yang terakhir adalah sangat bersetuju. Ini adalah jadual interpretasi min. Jadual ini adalah berpandukan daripada Nunnally 1967. Nilai skomin dan interpretasi skomin yang mana 1.00 hingga 2.00 berada pada tahap rendah, 2.01 hingga 3.00 berada pada tahap sederhana rendah, 3.01 hingga 4.00 sederhana tinggi, dan terakhir adalah 4.01 hingga 5.00 adalah tahap yang tinggi. Kesahan dan kebolehpercayaan. Ia berkaitan dengan instrumen soal selidik. Untuk kesahan, ia dinilai oleh 4 orang pakar, 3 orang daripada pensyarah JAPIM dan seorang daripada pensyarah JPM, iaitu untuk struktur bahasa. Untuk kebolehpercayaan, kajian rintis ini dijalankan pada guru pelatih seramai 35 orang dan nilai alfa Cronbach untuk instrumen ini adalah sebanyak 0.852. Tata cara penganalisisan data. Untuk objektif kajian yang pertama, saya menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui min, sisihan piawai dan peratus. Untuk objektif kajian kedua, juga menggunakan deskriptif untuk mengetahui min, sisihan piawai dan peratus. Untuk objektif kajian ketiga, juga menggunakan deskriptif untuk mengetahui min, sisihan piawai dan peratus. Dan untuk objektif kajian keempat, saya ingin mengetahui hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah, iaitu saya menggunakan korelasi pesan sebagai analisis data. Baik, objektif pertama iaitu persepsi guru pelatih terhadap tabarruj, yang mana ia berada di bahagian B dalam soal selidik, yang mana mendapat nilai min keseluruhan sebanyak 4.00, sisihan piawai 0.542, yang ini menunjukkan ia berada pada tahap sederhana tinggi. Untuk item berhias bagi menambah keyakinan, merupakan item yang paling tinggi nilai minnya adalah iaitu sebanyak 4.24 dan sisihan piawai 0.661. Dan untuk item berhias untuk kelihatan up to date, memperolehi nilai min paling rendah antara kesemua item, iaitu dengan nilai min sebanyak 3.74 dan sisihan piawai sebanyak 1.062. Baik, ini merupakan objektif kedua, iaitu berkaitan tahap kefahaman berkaitan tabarruj, yang mana ia memperolehi nilai min keseluruhan 4.58
dan sistem piawai sebanyak 0.385, yang mana ia berada pada tahap yang tinggi. Untuk item kefahaman memelihara kehormatan memperoleh nilai min paling tinggi iaitu sebanyak 4.80 dan sistem piawai sebanyak 0.400. Untuk kefahaman muslimah yang suka bergaya berada pada tahap yang paling rendah iaitu dengan memperoleh nilai min sebanyak 3.93 dan sistem piawai sebanyak 0.949. Seterusnya, objektif ketiga iaitu berkaitan dengan tahap pengamalan tabarruj, yang mana ia memperoleh nilai min keseluruhan sebanyak 1.75 dan sistem piawai sebanyak 0.672. Ini membuktikan ia berada pada tahap yang rendah. Untuk item memakai tudung berjenama mempunyai nilai min paling tinggi antara 11 item untuk bahagian ini, iaitu sebanyak 2.49 dan sistem piawai sebanyak 1.281. Untuk item mencukur kening memperoleh nilai min paling rendah antara 11 item ini, iaitu sebanyak 1.23 dan sistem piawai sebanyak 0.732. Baik, untuk objektif keempat iaitu untuk berkaitan dengan hubungan signifikan antara kefahaman dan pengamalan tabarruj. Ini adalah hasil daripada analisis dalam SPSS versi 22 yang menunjukkan korelasi antara kefahaman dan pengamalan tabarruj, yang mana mendapat nilai R negatif 0.471 dan nilai P sebanyak 0.000. Ini menunjukkan berada pada tahap korelasi sederhana dan ia mempunyai hubungan songsang kerana mempunyai nilai negatif. Dan nilai 000 menunjukkan ia mempunyai signifikan antara kedua-dua pemboleh ubah. Jadi terdapat hubungan signifikan antara kefahaman dan amalan tabarruj dalam kalangan guru pelatih muslimah PISMP di IPG KDRI. Jadi hipotesis null berjaya ditolak. Implikasi kajian. Pertama, untuk masyarakat, mendedahkan bab bertabarruj kepada pembaca dengan lebih terperinci. Jadi dengan kajian ini, para pembaca dapat menambah sedikit ilmu berkaitan dengan tabarruj secara terperinci. Masyarakat dapat memperbetulkan perkara yang biasa dan membiasakan perkara yang betul. Jika kita tengok pada hari ini, ada segelintir wanita muslimah yang mengenakan tabarruj dan menganggap benda itu adalah perkara yang biasa. Jadi dengan kajian ini, insya-Allah mereka akan dapat memperbetulkan perkara yang mereka anggap biasa dan membiasakan perkara yang betul. Yang kedua, untuk institusi, pihak SHP akan lebih teliti terhadap penampilan guru pelatih ke kuliah. Sebagai contoh, pihak SHP boleh memperketatkan lagi undang-undang berpakaian di sekitar IPG. Yang ketiga, pengkaji lain untuk menjadi rujukan kepada pengkaji-pengkaji yang akan datang dan mereka dapat memperluaskan skop kajian. Baik, ini adalah cadangan kajian lanjutan. Pertama, memperluaskan skop kajian kepada semua guru pelatih muslimah PPISMP dan PISMP IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Untuk kajian ini saya hanya memfokuskan guru pelatih muslimah PISMP sahaja. Jadi mungkin selepas ini pengkaji lain boleh memperluaskan skop dengan mengkaji juga guru pelatih muslimah PISMP untuk kajian berkaitan dengan tabarruj. Yang kedua, menambah aspek tabarruj seperti tabarruj yang mengubah ciptaan Allah. Untuk kajian saya ini, saya hanya memfokuskan tabarruj dari segi solekan dan pemakaian saja. Jadi mungkin selepas ini boleh memperluaskan lagi lah aspek berkaitan dengan tabarruj. Sebab tabarruj ini merupakan satu tajuk yang sangat luas. Yang ketiga, memvariasikan reka bentuk kajian kepada kualitatif. Untuk kajian ini saya menggunakan kuantitatif dan tinjauan. Jadi mungkin selepas ini boleh menggunakan kaedah kualitatif. Contohnya menggunakan kaedah temu bual supaya kita dapat maklumat secara lebih terperinci berkaitan dengan tabarruj daripada responden. Baik, ini adalah antara rujukan yang saya gunakan untuk kajian saya. Okey, saya rasa cukup sekadar itu dulu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.